Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita tadabbur Al-Quran daripada surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dhalika laayatan lil mu'minin. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah itu sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung, sebagai penjaga, adalah seperti laba-laba yang membuat sarang. Sesungguhnya selemah-lemah sarang ataupun rumah yang paling hina, rumah yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu benar-benar mengetahui. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang mereka seru itu selain daripadanya. Min syai'in, tidak mempunyai apa-apa nilai. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah SWT, dan demikianlah perumpamaan yang telah kami buat untuk manusia, dan tidak memahaminya itu melainkan orang-orang yang berpengetahuan. Jadi ayat ni bermula daripada ayat 41 hinggalah kepada ayat yang terakhir daripada surah ni. Allah SWT menyebut perumpamaan, yang mana perumpamaan inilah yang menjadi nama kepada surah ini, iaitu surah Al-Ankabut. Iaitu Allah SWT menyatakan bahawa mereka yang syirik kepada Allah Ta'ala dengan mengambil sesuatu selain daripada Allah SWT sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai tempat pengharapan, yang mana mereka itu bergantung. Mereka menganggap selain daripada Allah Ta'ala itu dapat memberi syafaat, dapat menolong mereka di dunia dan di akhirat. Sebenarnya mereka itu berpaut ataupun berlindung berlindung dengan sesuatu yang paling lemah sekali, yang mana Allah SWT sebut perumpamaan di sini, iaitu laba-laba yang membuat sarangnya itu sendiri tidak dapat menjaga sarangnya itu daripada dirosakkan oleh makhluk yang lain. Yang mana kalau kita tengok di sini, Allah SWT mengajak kita supaya merenung kepada perumpamaan ini, di mana tujuan dibina rumah itu adalah sebagai perlindungan. Yang mana kita setiap daripada kita ni memerlukan kepada rumah, tempat dia berteduh, tempat dia bernaung, tempat dia
menjaga dirinya itu daripada panas dan hujan, tempat untuk berehat dan sebagainya, yang mana maksud daripada rumah itu dibina adalah untuk manfaat kita, untuk perlindungan kita. Jadi kalau rumah itu telah diceroboh, diruntuh, maka terpaksa dibina rumah sekali lagi. Jadi laba-laba yang membina sarangnya itu dengan tujuan untuk dia duduk mendiami tempat dia makan dan sebagainya, bila mana telah dibinasakan oleh makhluk yang lain, dia terpaksa membina semula. Mana dia terpaksa membina semula kerana telah dirosakkan oleh makhluk yang lain. Jadi Allah SWT mengajak kita supaya kita terutamanya orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT ini, terutamanya orang-orang Mekah, yang mana mereka bergantung dengan berhala-berhala mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, itu ibarat seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Jadi perumpamaan yang Allah SWT buat di sini untuk menyatakan bahawa lemahnya sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itu yang dianggap sebagai pelindung, sebagai wali, sebagai penjaga. Maknanya sedikit pun tidak berguna untuk mereka itu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi orang-orang musyrikin Mekah, dia telah menjadikan selain daripada Allah SWT ini sebagai sembahan. Maknanya nak menyelesaikan hajat mereka, nak menolak bala, untuk mencari rezeki dan sebagainya, mereka menyembah selain daripada Allah, mereka seru selain daripada Allah SWT. Jadi perbuatan mereka itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak dapat berguna untuk mereka sedikit pun. Jadi Allah SWT menyebut kepada kita di sini perumpamaan di mana orang-orang musyrik itu seperti laba-laba. Dari satu sudut, macam mana sama seperti laba-laba ni, dari segi mereka itu tidak dapat mengambil manfaat ataupun tidak dapat menolong mereka. Mana laba-laba itu tidak dapat mempertahankan rumahnya itu daripada dibinasakan. Maknanya dia tidak mendapat faedah daripada rumahnya itu. Tak ada guna. Sudut yang kedua, dari segi laba-laba tu dia kira jaring yang dia buat, pukat yang dia buat tu dapat memerangkap serangga-serangga tertentu, haiwan-haiwan tertentu. Dari sudut ni dia menganggap dia adalah yang paling bijak, dengan kemahirannya yang Allah SWT beri itu, seolah-olah dia menganggap dia telah bijak untuk memerangkap serangga-serangga lain. Tetapi sebenarnya apabila dirempuh oleh binatang yang besar, maka carilah, rosaklah sarangnya itu. Maknanya di sini dua sudut yang Allah SWT mahu nyatakan kepada kita dalam perumpamaan ini, iaitu orang-orang musyrik Mekah ni dia terpedaya, dia gurur, dia terpedaya dengan sembahan-sembahan selain daripada Allah Ta'ala itu, yang mana mereka menganggap satu kemuliaan kepada mereka bila dapat memuja Lat wal Uzza dan sebagainya. Begitu juga sudut yang kedua, tidak berguna sedikit pun kepada mereka itu selain daripada Allah Ta'ala, yang mana mereka nak menyelesaikan hajat mereka. Jadi Allah SWT buat perumpamaan di sini untuk menyatakan betapa hinanya perbuatan penyembahan berhala seru selain daripada Allah SWT. Dan kita tidak boleh menganggap bahawa Allah SWT nak menghina laba-laba maupun nak menghina orang kafir. Tidak. Tetapi Allah SWT nak menyatakan
bahawa akidah mereka itu benar-benar hina. Jadi Allah SWT nak sebut di sini, nak mengingatkan kepada kita perbuatan menyeru selain daripada Allah Ta'ala, bergantung kepada selain daripada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan masalah, itu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tu tahu, yakni kalau mereka tahu bahawa tidak patut mereka melakukan perbuatan syirik, kalau lau kanu ya'lamun, ataupun kalau mereka benar-benar tahu bahawa mereka tidak patut berbangga ataupun sombong dengan berhala selain daripada, dengan sembahan-sembahan selain daripada Allah SWT. Seperti mana kita sebut baru ni berkenaan dengan dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, innama ta'buduna min dunillahi awthana. Apa yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala itu adalah berhala-berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu cipta sendiri. Jadi tidakkah mereka tahu bahawa berhala itulah sebenarnya benda yang mereka cipta dengan sendiri? Mereka pun tahu bahawa berhala itu tidak dapat berbicara, tidak dapat melindungi mereka. Mengapa mereka tidak mahu berfikir? Jadi lau kanu ya'lamun, maknanya di sini mereka tidak memahami hakikat sebenar berhala itu. Jadi untuk manusia tu memahami hakikat selain daripada Allah Ta'ala itu tidak layak disembah, tidak layak diseru, tidak layak diminta pertolongan, maka Allah SWT buat perumpamaan ini. Cuba bandingkan. Jadi orang kafir seringkali dia mempersoalkan mengapa Allah SWT menjadikan makhluk-makhluk yang remeh ni, makhluk-makhluk yang tidak ada nilai ini sebagai satu perbandingan sehingga layak disebut dalam kitab suci. Jadi jawapannya itu adalah untuk menyatakan bahawa kalau manusia tu tidak mahu berfikir tentang hakikat perbuatan syirik mereka, maka Allah SWT permudahkan cara untuk faham tentang hakikat syirik mereka itu dengan mana Allah SWT tunjukkan, Allah SWT mengajak manusia supaya berfikir tentang makhluk-makhluk ni. Seperti mana akhir surah Haji itu, Allah SWT menyebut, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Sesuatu yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala itu, la yakhluqu dzubaba, tidak mampu mencipta walaupun seekor lalat. Jadi berhala mereka itu tidak dapat mencipta lalat dan tidak dapat mempertahankan apa-apa yang dipersembahkan kepada mereka itu daripada dirampas oleh orang lain. Maknanya lemah. Dha'ufat talib wal matlub. Lemahnya orang yang minta tolong dan orang yang diminta pertolongan itu. Maknanya betapa lemahnya orang musyrik yang sembah selain daripada Allah Ta'ala dan betapa lemahnya berhala itu daripada dapat menolong mereka. Jadi kalau mereka itu mempunyai pengetahuan yang sebenar-benarnya, tentu sekali mereka tidak akan menjadikan selain daripada Allah SWT itu sebagai sembahan. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa-apa yang disembah oleh mereka itu selain daripadanya, min syai'in, yakni tidak ada nilai sedikit pun. Apa jua bentuk sembahan. Maknanya seolah-olah di sini ayat 41 ni takut-takut kita menyangka bahawa ayat ini hanya ditujukan kepada orang musyrik Mekah saja. Orang yang mula-mula terima Al-Quran. Tidak. Jadi ayat yang kedua, ayat 42 ni nak menyatakan bahawa bukan setakat musyrikin Mekah saja sia-sia dalam penyembahan berhala mereka itu. Bukan setakat musyrikin Mekah saja. Mana-mana manusia, sama ada di Mekah ke atau di tempat-tempat yang lain, di zaman Nabi SAW ke, di zaman sebelum daripada Nabi ke, ataupun di zaman sekarang ni sehinggalah hari akhirat, yang mana mereka itu menyembah selain daripada Allah Ta'ala tahu belaka bahawa semua itu tidak berguna sedikit pun. Min syai'in, tak ada nilai, tak patut, tak layak nak disebut.
tidak berguna sedikit pun, tidak dapat memberi manfaat. Jadi apa yang mereka seru selain daripada Allah Ta'ala, yakni apa jua bentuk syirik, apa jua berhala yang mereka cipta, apa jua sembahan yang mereka cipta tu, Allah SWT tahu bahawa semua tu tak ada nilai. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak padat. Tidak layak nak dibandingkan dengan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala lah sebenarnya yang mencipta semua tu. Sama ada mereka yang menyembah berhala ataupun berhala yang disembah, semua itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, dan Allah SWT maha mengetahui. Jadi tak layak semua itu nak bandingkan dengan Allah SWT. Sebab apa? Wahuwal azizul hakim. Kerana Allah Ta'ala itulah maha perkasa, maha mulia, dan maha bijaksana. Jadi kita tengok di sini Allah SWT menyebut, innallaha ya'lamu ma yad'una min duni, yad'una min duni. Mereka seru. Mereka seru. Maknanya di sini perbuatan syirik mereka tu merangkumi perbuatan doa. Maknanya minta pertolongan. Jadi dalam ayat ni tidak kata innallaha ya'lamu ma ya'buduna min dunillah. Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembah. Tapi ayat ni kata apa yang mereka seru. Maknanya tujuan manusia seru ni sebab dia nak pertolongan, nak menyempurnakan hajat. Sebab itulah doa-doa ni sendiri dalam hadis Nabi ada kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadat. Mana menyeru tu. Intipati daripada sembah, hakikat kepada penyembahan adalah seruan. Seruan itu sendiri, panggilan itu sendiri adalah satu bentuk ibadat. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam bab kita minta pertolongan ni. Terutamanya banyak kita dengar dalam nasyid-nasyid ke, dalam qasidah ke, yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala dalam bab meminta pertolongan. Orang panggil isti'anah. Mana doa ni seru, panggil. Panggil tu dengan arti ibadat. Panggil tu dengan arti minta pertolongan. Seperti kita biasa dengar, ya Rasulullah madad. Madad ya Rasulullah. Wahai Rasulullah tolonglah. Jadi itu termasuk juga dalam bab menyeru selain daripada Allah Ta'ala, sebab seru panggil Nabi. Seru panggil Nabi itu sebab disebut madad, pertolongan, nak bantuan daripada Nabi. Ada satu nasyid gapo tak tahulah dah. Aghithna ya Rasulullah. Allah tu mula-mula tu sedap dah. Tetapi lepas pada tu dia kata aghithna ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Itu panggil istimdad, minta pertolongan dengan Nabi. Sedangkan Nabi sudah wafat. Sedangkan yang layak kita minta pertolongan ni adalah Allah. Kita duk ngaku sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di Kau ya Allah kami sembah, hanya di Kau ya Allah kami minta pertolongan. Tiba-tiba kita kata aghithna ya Rasulullah. Jadi seru Nabi ni apabila disertakan dengan permintaan kita nak sesuatu, maka itu sudah jadi syirik. Jelas selalu. Sebab apa? Sebab kita minta pertolongan dengan Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak usah kita kata tawassul dengan Nabi lah. Sebab itu tak panggil tawassul tu. Tawassul ni kita sebut, ya Allah, cinta aku kepada Nabi-Mu, tunaikanlah hajat aku. Itu baru tawassul dengan Nabi. Ya Allah, aku cinta kepada Nabi-Mu. Ya Allah, aku ikut sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, aku patuh ajaran Nabi kamu, ya Allah, Nabi-Mu, ya Allah. Maka tolonglah aku. Itu baru panggil tawassul dengan Nabi. Tetapi kalau kita kata, wahai Rasulullah, tolonglah aku, tak panggil tawassul lah tu. Tu panggil istighasah.
minta tolong dengan Nabi. Sedangkan Nabi ni, walaupun dia kekasih Allah, Rasulullah, insan yang paling mulia, Sayyidul Kaunaini, penghulu pada sekalian makhluk, ketua pada sekalian makhluk dunia dan akhirat, tapi dalam bab minta pertolongan tak boleh minta dengan Nabi, kena minta dengan Allah. Jadi seru selain daripada Allah Ta'ala, berdasarkan kepada ayat ni, tidak boleh. Seru dengan arti minta pertolongan, yang mana kalau kita perincikan lagi, iaitu sesuatu yang luar daripada kemampuan manusia. Orang panggil ma fauqal asbab. Minta pertolongan selain daripada Allah Ta'ala, sesuatu yang luar daripada hukum sebab musabab. Jadi kalau orang kata, kalau kata seru Nabi ni syirik, maknanya kalau kita minta tolong pomen, kita minta tolong orang baiki rumah, kita minta tolong doktor, syirik lah. Dia tak faham. Dia tak faham konsep minta pertolongan ni. Hak Allah Ta'ala kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya jika aku sembah, hanya jika aku minta pertolongan. Minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala ni dalam bab sesuatu yang luar daripada kemampuan makhluk. Orang panggil ma fauqal asbab. Jadi ulama ahli tafsir dia telah buat kesimpulan kepada kita dalam bab ni. Dalam bab minta pertolongan ni dia ada dua. Satu panggil tahtal asbab, dalam kemampuan orang tu. Maknanya dalam kemampuan orang tu kita nak minta tolong. Macam contoh kita tahu dia ni pomen kereta. Jadi kita pun minta tolong daripada dia lah, sebab kita tahu dia pomen kereta. Kalau dia pomen motor, kita tak minta tolong dia baiki kereta kita, sebab kita tahu dia pomen motor. Tak? Kalau dia doktor, dia doktor gigi, kita minta tolong dia cek gigi kita. Kalau kita ada sakit, kita kata sakit kulit, kita tak minta tolong daripada doktor gigi, sebab kita tahu bidang masing-masing. Asbab, maknanya Allah SWT telah berikan kepada seorang itu ilmu, kepandaian, kemampuan, yang mana kita boleh minta tolong dengan dia dalam bab tadi. Sebab itu termasuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu termasuk dalam bab saling tolong menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Jadi minta tolong lagu tu tak apa. Minta tolong dalam bab kepandaian dia. Doktor, kita sakit, kita minta tolong dengan doktor. Rumah kita pahit, rumah kita bocor, kita minta tolong daripada plumber. Kita rosak komputer, kita minta tolong daripada technician yang baiki komputer. Kita rosak komputer, kita panggil technician komputer. Kalau rosak aircon, kita panggil technician aircon. Begitulah orang panggil minta tolong dalam asbab. Dalam lingkungan asbab. Kita sakit, kita minta tolong doktor. Tapi dalam bab minta pertolongan benda-benda yang luar daripada asbab, dari segi kita nak keampunan, kita nak rezeki, kita nak anak, kita nak berkat dalam kehidupan, kita nak selamat dunia dan akhirat, hal ini kita hanya kena minta dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak selamat dunia dan akhirat, nak selamat ketika sakaratul maut, nak selamat di titian sirat, nak selamat di pada mahsyar, kita kena minta dengan Allah. Minta dengan Nabi tak boleh. Kena minta dengan Allah. Sebab apa? Walaupun syafaat tu Nabi memberi syafaat, tetapi syafaat tu hanya diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, barulah Nabi dapat menyebut nama kita di hadapan Allah. Jadi tak boleh kita nak minta syafaat direct dengan Nabi. Kita kena minta syafaat dengan Allah Ta'ala. Kena minta syafaat dengan Allah SWT. Jadi seru selain daripada Allah Ta'ala ni tak boleh. Bila mana disertakan dengan permintaan, terutamanya orang tu gaib, tak ada. Nabi tak ada depan kita, tiba-tiba kita kata arisna ya Rasulullah. Tak boleh. Tu banyak dalam lagu-lagu.
Cuma kalau kata banyak nasi sebut ya Rasulullah. Jadi kita kena ingat seru Nabi pula secara khusus. Seru Nabi ni dia ada dua bentuk. Seru Nabi, yang mana Nabi ni memang tak ada depan kita. Kita seru Nabi ni, satu, dalam bab minta pertolongan dengan Nabi, lepas daripada Nabi wafat, kita minta pertolongan dengan Nabi, benda yang luar daripada kemampuan Nabi, dah. Dan Nabi telah tak ada, telah meninggal dunia, wafat. Seru lagu ni tak boleh. Seru Nabi, disertakan dengan minta pertolongan daripada Nabi, itu tak boleh. Kalau sahabat, zaman sahabat bersama dengan Nabi, sahabat panggil Nabi tak apa. Tapi untuk kita ni, kita kira untuk kita ni, lepas daripada wafat Nabi, kita tak boleh nak suruh Nabi dengan disertakan permintaan. Apatah lagi kita anggap Nabi ni ada depan kita. Yang dipanggil sebagai akidah hadir nazir. Mana kita anggap Nabi mari. Tu sesat. Satu lagi, orang panggil seru Nabi ni, seru maknanya menganggap Nabi hak tak ada macam ada. Ini biasa diungkapkan dalam syair-syair dan qasidah-qasidah bila mana kita semata-mata nak puji Nabi. Ya Rasulullah, dalam mengenalmu, kami susuri jejak langkahmu. Tu tak apa lagu tu. Sebab apa? Sebab itu hanya sekadar menyatakan perasaan rindu kita kepada Nabi. Kita suruh Nabi itu, kita menyatakan cinta kita pada Nabi, ingatnya kita pada Nabi ni, sehingga kita boleh seru dia. Tanpa disertakan dengan hajat kita kepada Nabi. Kalau sekadar kita seru sebagai tanda kita cinta ingat pada Nabi, tak apa. Dibenarkan. Sebab ini dalam bab qasidah, dalam bab memuji Nabi, semata-mata puji, semata-mata nak menyatakan rindu perasaan kita, tak apa. Dalam bab lagu ni tak apa. Tetapi menyeru Nabi dalam keadaan kita nak kepada pertolongan, dalam keadaan kita tengah skop sebab dah, dalam keadaan kita kekusutan, kita sebut nama Nabi, minta tolong dengan Nabi, itu tidak dibenarkan. Sama ada dalam bentuk biasa maupun dalam bentuk syair qasidah pun tak boleh juga kalau disertakan dengan permintaan daripada Nabi. Sebab itulah dalam bab ni kena berhati-hati. Perkataan-perkataan walaupun bunyi Arab, bahasa Arab pun, tapi kadang-kadang kita tak faham soal akidah, bunyi Arab tapi sebenarnya ada syirik. Seperti perkataan madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah, itu tak dibenarkan. Aghithna ya Rasulullah, itu pun tidak dibenarkan. Pertolonganmu wahai Rasulullah, tolonglah kami, tak boleh. Kita tidak boleh minta dengan Nabi. Hanya kita kena minta dengan Allah. Sebab itulah di sini penting kita tengok Allah SWT sebut, innallaha ya'lamu ma yad'una min duni. Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka seru tu. Seru ni mana panggil. Panggil sebagai nak minta hajat. Jadi tak layak mereka semua tu diseru. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itulah yang layak diseru, kerana dia bersifat dengan sifat aziz, perkasa. Ataupun Allah Ta'ala itu maha mulia. Maknanya kalau manusia itu menyeru selain daripada Allah Ta'ala, berarti manusia itu mencari kehinaan. Orang syirik ni, dia mencari kehinaan. Sebab aziz. Aziz ni dia lawan kepada, dalam ayat tadilah, auhan. Hak paling lemah, paling hina. Jadi, kemuliaan sebenarnya yang dapat menjamin, kemuliaan yang dapat menjamin keselamatan hanyalah Allah Ta'ala yang maha perkasa. Dan dialah maha bijaksana, maha adil dalam segala hukum-hukum dia, dalam segala ketetapan dia.
Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Tujuan tujuan kami buat perumpamaan tadi bukanlah untuk menghina makhluk, tetapi untuk supaya manusia ni berfikir. Demikianlah perumpamaan yang telah kami buat kepada manusia. Yang ni perumpamaan dalam bab manusia ni perlu beriman hanya kepada Allah Ta'ala. Dalam bab manusia ni hanya kena seru Allah Ta'ala sahaja, tidak boleh seru selain daripada Allah Ta'ala. Itu telah kami buat perumpamaan, bukan setakat dalam surah ni, tetapi dalam surah-surah yang lain. Banyak ayat-ayat perumpamaan. Jadi demikianlah perumpamaan yang kami buat. Jadi perumpamaan ni amsal ni jamak pada masalah, dalam bentuk jamak. Maknanya pelbagai bentuk perumpamaan yang telah kami buat, yakni dalam surah ni dan juga surah-surah yang lain. Ataupun amsal ini bagi menyatakan apa? Bagi menyatakan perumpamaan yang telah kami buat ni, maknanya merujuk kepada cerita-cerita yang telah Allah SWT jelaskan kepada kita. Dalam cerita Nabi Nuh dengan umat dia, itu perumpamaan kepada kita ni, kepada manusia ni, umat akhir zaman ni. Begitu juga cerita Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan kaum dia, itu juga cerita pengajaran kepada kita. Dakwah Nabi Lut kepada umat dia, satu perumpamaan juga kepada kita. Apa yang telah menimpa umat-umat yang derhaka, itu juga perumpamaan kepada kita. Begitu juga watak-watak yang ada pada Qarun, pada Fir'aun, pada Haman itu. Qarun, Fir'aun, Haman ni bukan semata-mata tokoh, tetapi ada watak dia. Bukan setakat individu, tetapi ada ciri masing-masing, yang mana ciri-ciri itulah yang perlu kita mengambil iktibar. Sebab itulah rasa kita ada sebut sebelum pada ni, Fir'aun itu mewakili orang yang salah guna kuasa. Qarun mewakili orang yang salah guna harta, orang yang sombong dengan harta, dengan ilmu dia. Haman ni pula mewakili golongan yang suka membodek pemerintah. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Jadi tidak dapat memahami, berfikir dengannya itu melainkan orang-orang yang berpengetahuan. Maknanya tidak berfikir, yakni tidak memahami dengan mendalam. Maknanya tidak akan berfikir, merenung sehingga faham itu melainkan orang-orang yang benar-benar berilmu. Maknanya di sini Allah SWT nak menyebut kepada kita istilah ilmu ni. Istilah ilmu yang berpengetahuan. Manusia ni atas dunia ni, dia kira orang ni alim macam mana? Kalau kata berilmu ni gapo? Ada kata berilmu ni kena pandai kecik Arab macam-macam. Kalau tak kecik Arab tak pandai, tidak ustaz, macam-macam. Atas secara lah waktu tu kita nak tengok di sini istilah ilmu yang Allah SWT sebut di sini. Tidak memahami, tidak berfikir tentangnya itu melainkan orang-orang yang berilmu. Maknanya di sini satu bentuk celaan. Satu bentuk celaan di sini. Jadi Allah SWT menyebut kepada kita istilah ilmu di sini, iaitu orang-orang yang berfikir di sebalik apa yang dia tahu.
Orang-orang yang cuba memahami di sebalik apa yang dia fikir dan apa yang dia tahu. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang berilmu. Ini bererti semua kisah-kisah, semua perumpamaan-perumpamaan yang Allah SWT sebut di sini perlu difikirkan oleh manusia. Perlu manusia tadabbur, perlu manusia itu berfikir dengan mendalam supaya mendapat ibrah, pengajaran. Jadi kalau cerita tu sekadar tahu, itu tidak dikira berguna pada manusia. Cerita tu hanya berguna pada manusia bila mana dia mengambil pelajaran. Bukan maknanya ilmu yang ada ni bukan sekadar kita pindah dalam otak kita, dalam minda kita. Apa yang kita baca ni bukan sebagai tambahan kepada maklumat yang sedia ada. Bukanlah dari segi kita nak mengetahui sejarah yang lepas. Apa yang akan berlaku akan datang sebagai satu ramalan, tidak, tetapi kita dapat pelajaran, kita dapat iktibar. Jadi orang berilmu sebenar mengikut istilah Al-Quran ni adalah orang yang mendapat pelajaran, orang yang dapat menginsafi, orang yang cuba dapat memahami yang mana dia akan jadikan benda itu sebagai panduan untuk dia, pedoman untuk dia. Mana cerita yang dahulu, sejarah dahulu akan jadi pedoman untuk dia pada masa akan datang. Jadi bukan sekadar dia tahu, bukan sekadar dia dapat simpan data-data info, tidak. Tetapi dia dapat guna, dia dapat belajar, dia dapat berwaspada. Jadi inilah antara istilah ilmu mengikut Al-Quran. Sebab itulah dalam ayat yang masyhur, Allah Ta'ala, dalam ayat yang selalu kita dengar, Allah Ta'ala kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenar-benar takut pada Allah Ta'ala itulah alim ulama. Alim ulama dengan arti orang yang mendapat pelajaran, mendapat rasa takut pada Allah Ta'ala. Kalau dia sekadar ada ilmu tetapi tidak hadir kebesaran Allah, tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala, dan dia tidak berusaha untuk membaiki diri dia, itu tidak dikatakan sebagai ilmu lagi. Kemudian wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Allah SWT telah mencipta langit-langit dan bumi bil haqq, dengan kebenaran. Maknanya dengan ada tujuan yang besar, bukan main-main, bukan sekadar mainan suka-suka, tidak. Ada tujuan. Mana ayat ni nak Allah SWT nak memberitahu kepada kita yang pertama, Allah Ta'ala perbuatan dia tu khalaqallah. Jadi Allah SWT nak menyatakan sifat af'al dia, sifat af'al dia. Mana dia maha kuasa, dia telah mencipta langit dan bumi. Dalam ayat lain disebutkan dalam 6 masa, 6 hari. Cuma ayat ni nak menyatakan bil haq tu, mana dengan kebenaran, dengan benar, bukan main-main, bukan sia-sia. Dengan ada matlamat. Jadi sebagaimana Allah SWT mencipta langit-langit dan bumi ini dengan ada matlamat yang besar, maka demikianlah manusia itu dicipta, demikianlah manusia itu diuji. Balik semula kepada ayat ni. Sebab itulah dalam surah dalam surah Al-Anbiya, Allah SWT menyebut mana ayat dia tu, la'ibin tu, Allah SWT, kami tidak menciptakan langit-langit dan bumi ini la'ibin, main-main. Dalam surah Al-Mu'minun pula Allah Ta'ala kata, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
Apakah kami cipta kamu ni abasa, main-main sia-sia, dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Tidak. Maknanya manusia diciptakan dengan ada tujuan. Begitu juga bila manusia tahu bahawa dia diciptakan dengan ada matlamat, yang ini untuk kembali ke akhirat. Bila mana dia tahu bahawa Allah SWT mencipta langit dan bumi dengan ada tujuan, maka demikianlah dia tahu bahawa Allah SWT dengan kudrat dia tu mencipta manusia ni dengan diberikan ujian. Dengan diberikan ujian. Jadi Allah SWT sebut ayat ni antaranya untuk mengingatkan kepada manusia bahawa manusia ni yang duduk atas dunia ni, yang mana dunia ni dicipta dengan ada tujuan, begitu juga manusia itu sendiri diciptakan dengan ada tujuan juga, dengan ada maksud juga. Yang ni sebagai hamba Allah, bukan hamba kepada mana-mana tagut, pada mana-mana manusia, tidak, tetapi hamba kepada Allah Ta'ala. Dan ayat ni juga sebagai persaksian bahawa bukti keagungan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala lah sifat dia khalaqa, mencipta langit-langit dan bumi. Mana bukti tauhid Allah Ta'ala, bukti keesaan Allah SWT. Hanya dia sahaja yang mencipta langit dan bumi ni. Begitu juga ayat ni sebagai persaksian bahawa bila mana Allah Ta'ala yang mencipta langit dan bumi ni, dia jugalah yang maha berkuasa untuk menghancurkan langit ni dan bumi ini. Inna fi dzalika la ayah. Sesungguhnya pada demikian itu, maknanya pada penciptaan langit dan bumi dengan ada tujuan tadi, la ayah, benar-benar menjadi tanda, yakni tanda yang besar. Jadi dalam ilmu nahwu ni dia panggil, ilmu bahasa Arab ni dipanggil nakirah ni litafkhim. Maknanya untuk menyatakan besar. La ayah, benar-benar tanda yang besar kepada orang mukmin. Mana bukan sahaja-sahaja, bukan sia-sia, bukan secara kebetulan, tidak, tetapi adalah tanda yang besar. Tanda yang besar macam mana? Tanda yang besar bahawa Allah SWT maha bijaksana. Sebab apa-apa yang dia buat dengan ilmu dia, dengan hikmah dia. Begitu juga satu tanda yang besar kerana ini adalah bukti adanya hari akhirat. Yang mana satu masa nanti Allah SWT akan hancurkan dunia ni. Begitu juga sebagai satu tanda kepada orang beriman bahawa tidak ada yang kekal melainkan Allah Ta'ala. Jadi bila mana langit-langit digulung, bila mana bumi ini dihancurkan, maka berlakulah kiamat. Maka di situ manusia akan menerima pembalasan. Manusia akan mendapat kejayaan ataupun mendapat kerugian selama-lamanya. Kejayaan yang abadi di akhirat dan juga kegagalan abadi. Begitu juga sebagai satu tanda bahawa sesuatu yang disembah selain daripada Allah Ta'ala itu tidak mampu untuk mencipta langit-langit dan bumi. Jadi bila mana makhluk-makhluk ni ataupun sembah selain daripada Allah Ta'ala tidak mampu mencipta langit-langit dan bumi, yang mana orang-orang musyrik pun, Mekah pun tahu bahawa langit-langit dan bumi itu hanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nanti kita akan baca dalam ayat beberapa helai lagi, di muka surat 1-2 lagi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalaulah ditanya kepada mereka itu siapakah yang mencipta langit-langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Cuma mereka tahu Allah Ta'ala yang mencipta langit-langit dan bumi, tiba-tiba mereka seru selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ayat ni nak memberitahu pada kita tanda yang besar kepada orang beriman. Itu orang beriman faham bahawa bila mana Allah Ta'ala berkuasa mencipta langit dan bumi,
maka Allah Ta'ala itu jugalah yang maha berkuasa untuk menunaikan segala hajat-hajat manusia. Sesuatu yang diseru selain daripada Allah Ta'ala, segala sekutu-sekutu, segala syirik-syirik itu semua tidak akan berguna. Sebab apa? Sebab dia berasaskan kepada sifat mencipta. Allah Ta'ala yang mencipta alam ini. Allah Ta'ala itulah yang mengurus segala hajat-hajat manusia. Maka bila begitu, manusia ni dia kena hanya seru kepada Allah SWT sahaja. Berapa dia? 55. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Jadi setelah Allah SWT menyebut kepada kita bukti-bukti, dalil-dalil bahawa tidak layak selain daripada Allah Ta'ala itu disuruh disembah, maka Allah SWT memberi arahan kepada Nabi supaya membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ini sebagai tabligh, sebagai menyampaikan risalah kepada manusia. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi Allah SWT dalam ayat ni memberi arahan, yang mana arahan ni bersifat tasliyah sebenarnya, bersifat menghiburkan. Maknanya kepada Nabi ni hendaklah tetap menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi walaupun manusia tolak, manusia mensyirikkan Allah SWT, tetap menjadi tugas kepada Nabi ni untuk membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, kena tilawah. Dan dirikanlah sembahyang. Jadi disebutkan di sini dua perkara yang penting. Disebutkan kepada Nabi ni, kepada kita ni dua perkara yang penting. Yang mana ada dua perintah di sini. Kita sebut dah dahulu di bahagian ni, yang ni di bahagian penutup surah ni, Allah SWT memberi taklimat, pedoman-pedoman nasihat kepada orang beriman dalam bab melaksanakan tugas, ataupun dalam bab bermujahadah, ataupun dalam bab melaksanakan perintah-perintah Allah SWT sebagai sebahagian daripada ujian dalam kehidupan ni. Mana Nabi pun diuji, umat dia pun diuji. Nabi diuji dengan menyampaikan risalah, mendakwahkan kebenaran, begitu juga umat ni. Jadi Nabi diuji supaya menyampaikan wahyu. Bacalah. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi, bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada kitab. Maknanya kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada kamu itu hendaklah kamu baca. Jadi di sini Allah SWT nak menyatakan kepada kita bahawa cara berdakwah ni hendaklah membaca ayat-ayat Allah. Jadi kita nak dakwah ni, walaupun kata dakwah dengan hikmah, hikmah tu apa? Hikmah itulah ajaran Al-Quran. Apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah hikmah. Luar daripada Al-Quran belum tentu hikmah, tetapi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah hikmah. Jadi cara dakwah, cara melaksanakan tanggungjawab ini adalah dengan menyeru manusia dengan membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi khitab ditujukan kepada Nabi ini mendakwahkan kebenaran Al-Quran. Yang kedua, aqimis salat, dan dirikanlah sembahyang. Ini perintah. Perintah mendirikan sembahyang ni, makna sembahyang perlu ditegakkan. Bukan kata sallu,
tetapi aqimis solah, tegakkanlah sembahyang, dirikanlah sembahyang. Jadi kita selalu sebut mendirikan semaya ni bukan semata-mata semaya, tetapi disertakan dengan syarat-syarat dia. Cara semaya, waktu semaya, tempat semaya, kaifiat dia. Dan semaya di sini aqimis solah ni tidak disebutkan secara khusus semaya fardu. Ini berarti aqimis solah ni dia bukan setakat semaya fardu, tetapi semaya-semaya yang lain, termasuklah semaya yang sunat. Selain daripada tanggungjawab Nabi dan juga umat ini membaca ayat-ayat Allah Ta'ala dan mendirikan semaya, kedua-dua perintah ini sebagai asas untuk manusia ini mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, ataupun sebagai asas untuk manusia dapat menjalani kehidupan sebagai mukallaf, menghadapi ujian ni. Maknanya kita yang diuji ni hendaklah selalu membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, yang mana dalam ayat-ayat Allah Ta'ala itulah, dalam Al-Quran itulah tersebut kisah-kisah umat terdahulu yang dapat meneguhkan hati kita, hati Nabi dan juga hati kita. Jadi dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, hendaklah baca ayat-ayat Allah Ta'ala ni, mana dibacakan kepada orang lain, tetapi yang lebih utama dibacakan untuk diri sendiri. Maknanya kita cari ayat ni, kita baca ayat ni, kita tuju dulu untuk diri kita sendiri, nasihat untuk diri kita, untuk kita dapat keteguhan. Begitu juga kita mendirikan semaya ni, kerana semaya ni lah asas pertolongan. Wasta'inu bis sabri was salah, carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Maknanya untuk dapat keteguhan dalam kehidupan, maka semayalah. Begitu juga semaya di sini sebagai asas untuk kehidupan manusia bermasyarakat. Jadi perintah supaya menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, ini adalah asas dalam tabligh, dalam menyampaikan kebenaran, dan mendirikan semaya ni pula asas utama dalam manusia itu bermasyarakat. Yang ni bila manusia tu beriman kepada Allah Ta'ala, beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka manusia ni dia kena hidup dalam masyarakat. Jadi macam mana nak hidup dalam masyarakat? Iaitu kena mendirikan semaya. Sebab apa? Sebab Allah SWT sebut di sini tujuan daripada sembahyang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana tujuan semaya itu adalah tujuan kamu diperintahkan supaya semaya, kerana semaya itu dapat mencegah daripada fahsyat dan munkar. Jadi semaya ni, mana semaya yang betul-betul lah, semaya yang didirikan. Inna salat ni, mana semaya yang dapat mencegah yang munkar adalah semaya yang didirikan, bukan semata-mata semaya. Sebab ramai orang semaya, dia melakukan maksiat, dia masih lagi melakukan perkara munkar, perkara fahsyat. Yang dimaksudkan di semaya sini adalah semaya yang hakiki, semaya yang didirikan. Jadi kalau kata wa aqimis solah, dan didirikanlah semaya, semaya yang dapat mencegah daripada mungkar, mana semaya yang didirikan itulah semaya yang ditegakkan, semaya yang cukup syarat, semaya di masjid, semaya berjemaah, semaya di awal waktu, semaya sallu kama ra'aitumuni usalli, semaya yang khusyuk, semaya yang daimun, itulah semaya yang dapat mencegah fahsyat dan munkar. Itu semaya hakiki, bukan semata-mata semaya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi disebutkan sebab kepada semaya, iaitu semaya itu mencegah fahsyat dan munkar. Di tempat yang lain disebutkan maksud semaya itu adalah sebagai sumber kekuatan. Wasta'inu bis sabri was salah. Disebutkan di sini dua sebab kepada kita kena semaya.
Iaitu semaya yang dapat mencegah fahsyat dan munkar. Satu lagi, wala zikrullahi akbar, dan mengingati Allah Ta'ala itulah benar-benar perkara yang agung, perkara yang lebih besar. Maknanya tujuan yang paling utama daripada semaya adalah ingat kepada Allah, yang mana dengan ingat pada Allah Ta'ala inilah dapat mencegah fahsyat dan munkar. Jadi sebenarnya panjang ayat-ayat ini ditafsirkan oleh ulama, tapi kita cuba ringkaskanlah di sini. Allah Ta'ala kata mencegah fahsyat dan munkar ni, mana semaya tu berpotensi. Ahli mantik kata bil quwwah. Maknanya semaya tu bila sesuatu itu mengerjakan dengan sempurna, mengikut kehendak Allah Ta'ala, dengan jaga ikhlas, ingat khusyuk, dengan ada muraqabah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau ada sifat muraqabah, ada musyahadah tu, maka pasti semaya tu dapat mencegah fahsyat dan munkar. Maknanya orang kata bil quwwah, mana semaya tu berpotensi untuk menjaga individu tu daripada fahsyat dan munkar, sekaligus dapat membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Perkataan fahsyat ni biasanya dikaitkan dengan salah laku lah, mana perbuatan yang menjejaskan maruah. Seperti yang kita baca berkenaan dengan kisah Nabi Lut tu dengan umat dia, atatuna al-fahishah, kamu melakukan perbuatan yang keji. Maknanya benda yang tidak bermoral, benda yang menjatuhkan maruah, harga diri, benda-benda yang berkait dengan seksual. Fahsyat lawan kepada iffah. Iffah ni menjaga kehormatan diri. Jadi fahsyat ni lawan kepada menjaga kehormatan diri. Mana salah laku moral lah. Salah laku moral yang berkait dengan syahwat, nafsu seks. Mana semaya itu dapat melindungi manusia daripada perkara-perkara keji yang menjatuhkan maruah diri, wal munkar, perkara-perkara munkar, mana benda yang melibatkan salah laku, mana sifat tomok kepada harta, sifat salah guna kuasa, gila kemasyhuran, nak jadi ketua, cinta pada pangkat, tu. Jadi fahsyat ni merujuk kepada kisah Nabi Lut dengan umat dia. Munkar ni merujuk pada Firaun, gila kuasa, salah guna kuasa, Qarun salah guna harta, tomok halaba, Haman begitu juga, cinta kepada pangkat dan pengaruh. Umat Nabi Syuaib, ia salah ia tidak adil dalam sukatan. Ia curi timbangnya. Jadi munkar tu merujuk kepada salah laku yang dilakukan oleh manusia ni yang berkait dengan harta, menafikan keadilan, salah guna kuasa, sombong, dah. Macam kaum Ad dan Samud tu, dia kata man asaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat daripada kita? Maknanya mereka ni salah guna kuasa, menindas, menzalimi orang lain. Jadi itu benda-benda munkar. Adapun fahsyat ni, ia merujuk kepada kekejian yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, begitu juga perbuatan-perbuatan zina dan sebagainya. Jadi semaya ni berpotensi, bila mana dilakukan dengan khusyuk, khuduk, ikhlas, muraqabah, merasakan diri diperhatikan oleh Allah Ta'ala, maka dia dapat mencegah fahsyat dan munkar. Sebab apa? Sebab segala sifat-sifat dalam semaya itu, bila kita hayati dan kita hidupkan di luar semaya, maka semaya itulah dapat menjadi benteng seseorang itu daripada fahsyat dan munkar. Dia jaga mata, dia jaga hati, dia jaga pandangan, dia jaga segala perbuatan-perbuatan yang mana luar semaya halal. Dia nak makan halal luar pada semaya, tapi bila semaya tak boleh dah. Maknanya Allah Ta'ala larang dia daripada makan dalam semaya, maka dia jaga. Begitu juga segala larangan Allah SWT yang Allah Ta'ala larang,
dia dapat jaga. Sebab itulah kita kata semaya yang dapat cegah fahsyat dan munkar ni, iaitu bila mana sifat-sifat dalam semaya itu kita dapat hayati, maka kita akan dapat mencegah diri kita daripada fahsyat dan munkar di luar semaya. Wala zikrullahi akbar, ingat pada Allah Ta'ala lah tujuan yang terbesar bagi semaya. Maknanya hati yang sentiasa muraqabah, takut pada Allah Ta'ala, merasakan diri itu diperhatikan oleh Allah Ta'ala, itulah hati yang benar-benar ingat kepada Allah Ta'ala. Ataupun dengan arti sentiasa mengingati Allah Ta'ala, itulah benda yang paling agung sekali. Ataupun dengan arti tauhid kepada Allah Ta'ala, itulah perkara yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maknanya kamu layak ke tidak mendapat ganjaran yang besar, Allah SWT tahu. Allah Ta'ala tahu kamu semaya dengan ikhlas ataupun tidak. Allah SWT tahu apa yang kamu lakukan dalam semaya, dan juga Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan luar daripada semaya. Kemudian ayat yang berikut ni, taklimat kepada orang beriman ni, dalam dia berhadapan dengan orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Ta'ala, yang ni golongan Yahudi dan Nasara. Yang mana orang Yahudi Nasara ni dia diberikan kitab, maka dalam menyampaikan dakwah kepada mereka tu ada cara dia. Jadi kita berhenti setakat itulah. Pada malam ni ayat 41 sehingga ayat 45. InsyaAllah kita akan sambung akan datang ayat 46. Setakat saja. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.